Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Fokus berita. Invest Sarawak dan Surbana Juru Infrastruktur Private Limited telah memeterai memorandum persefahaman MOU bagi meningkatkan kerjasama terutamanya dalam sektor tenaga hijau di Sarawak. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg, MOU ini menekankan kerjasama dalam aspek transformasi industri iaitu peralihan tenaga dan penyahkarbonan perindustrian, penyahkarbonan pemerangkapan, penyimpanan dan penggunaan karbon CCUS dan pembangunan serta pengurusan taman perindustrian. Tambahnya, kerjasama ini diadakan dengan harapan untuk merealisasikan pembangunan industri rendah karbon di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis menandatangani MOU tersebut di Pavilion Singapura at persidangan ke-28 pelbagai pihak COP28 di Expo Dubai pada Selasa. Dalam pada itu, Premier Sarawak berharap MOU ini akan menjurus kepada kerjasama berterusan antara Singapura dan Sarawak untuk memperoleh pencapaian yang lebih besar dari segi aspek hijau dan kemampanan. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari menambah kerajaan Sarawak amat mengalu-alukan pelaburan dan kerjasama terutamanya dalam 6 sektor utama iaitu pembuatan, pertanian komersial, pelancongan, perhutanan, pelombongan dan perkhidmatan yang boleh mendatangkan manfaat kepada semua pihak. Ujarnya sehingga September tahun ini, kerajaan Sarawak telah meneruskan pelaburan bernilai $2.4 bilion Amerika Syarikat atau 11.3 bilion ringgit dalam sektor pembuatan. Jelasnya lagi, ia merupakan hasil daripada dasar mesra perniagaan kerajaan Sarawak yang sentiasa menyokong kedua-dua pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung domestik DDI. Selepas itu, pada hari yang sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari meneruskan agenda lawatan beliau di COP28 dengan mengadakan pertemuan 4 mata bersama Menteri Kanan Singapura merangkap Menteri Penyelarasan Keselamatan Singapura Teo Chee Hean. Dalam mesyuarat yang mengambil masa kira-kira 1 jam itu, kedua-dua pihak berbincang mengenai pelbagai isu terutamanya berkenaan kerjasama ekonomi dan kolaborasi bersama Singapura. Selepas pertemuan bersama Teo, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari melawat ke Pavilion Malaysia pada COP28 di mana beliau telah disambut dan diberi taklimat oleh beberapa pegawai kanan daripada kementerian berkaitan. Beliau kemudiannya berkesempatan menghadiri satu sesi panel di lokasi tersebut. Selepas itu, di tempat yang sama, Premier Sarawak serta delegasinya turut mengadakan pertemuan singkat bersama Menteri Sumber Asli Alam, Sekitar dan Perubahan Iklim Nazmi Nik Ahmad. Dalam perkembangan lain, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, telah dilantik semula sebagai Presiden Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas bagi sesi 2023 hingga 2026. Sebelum ini, Datuk Seri Abdul Karim telah menyandang jawatan tersebut bagi sesi 2020 hingga 2023 di mana beliau kini dilantik semula setelah menang tanpa bertanding pada Perhimpunan Agung Tritahunan Seberkas ke-17 di Kuching pada Selasa. Manakala Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu pula menang tanpa bertanding bagi jawatan Timbalan Pengerusi yang sebelum ini dipegang oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Dalam hal itu, 4 calon menggaras jawatan Naib Presiden pada pemilihan kali ini iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Azizul Anwar Adenan dengan 246 undi serta Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti dengan 230 undi. Mereka diikuti oleh Adun Telang Usan, Datuk Dennis Ngau dan Adun Serembu Mirosimoh yang masing-masing mendapat 196 undi. Sementara itu, jawatan Setiausaha Agong disandang oleh Adun Darul Safi Ahmad setelah dilantik semula oleh Presiden Saberkas. Paparan berikutnya, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 65% daripada Belanjawan Sarawak 2024 untuk membangunkan kawasan 2 bandar. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai berkata, tumpuan dalam bajet tersebut bukan sahaja untuk keperluan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air tetapi juga untuk bidang ekonomi. Beliau berkata demikian semasa Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Lunin Benang, Selangau pada Isnin. Sementara itu, Adun Kakus itu berkata kadar gaji Ketua Masyarakat dan alawan Ketua Kaum telah dikemukakan kepada Kerajaan Sarawak untuk dikaji semula supaya setaraf dengan keperluan semasa.
Dalam hal itu, beliau mahu pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memberi keutamaan kepada golongan berpelajaran untuk menerajui Biro Ekonomi bagi meningkatkan taraf hidup penduduk. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media UKAS termasuk portal UKAS Sarawak dan juga video My dan UKAS Channel di YouTube. Berita Tengah Hari ini diakhiri dengan paparan video mengenai visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.